Okay, alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap semua dah boleh bersedia untuk kelas malam ni. Jadi, uh, boleh ambil tempat masing-masing dan bersiap sedialah untuk belajar. Okey, seperti biasa, kelas kita akan dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, so hari ini kita nak belajar topik yang seterusnya. Okey, di sini kalau perasan, saya sebenarnya nak skip lah untuk rangkaian teori graf ni sebab dia sebenarnya mungkin bagi kamu agak susah lah untuk fahamkan terus kalau online. Jadi mungkin saya nak try buat dalam bentuk video ke atau something. Nanti awak tengoklah video tu. So, kalau tak faham nanti masa apa-apa bila masa saya datang ke asrama nanti awak boleh tanyalah. Okay, alright. Awak juga boleh buat sendiri untuk topik rangkaian dalam teori graf. Hari ini kita nak masuk topik penakulan logik iaitu muka surat 49. So, kamu boleh buka buku, okay, dan buka dekat muka surat 49. Okay, kita akan masuk topik yang seterusnya iaitu penakulan logik. Okay, okay, okay. So kita sambung. Soalan yang pertama ni, okay, awak boleh buka soalan percubaan negeri 9. Okay, so di sini, okay, di sini adalah, okay, soalan pelakulan logik. Okay, awak boleh salin nota sedikit lah. Kalau kat sini ada ruang, awak boleh carilah ruang mana awak nak tuliskan nota. Mungkin awak contohlah dekat atas-atas ni ke, kat mana-mana ke kan. Okay, so nota dia saya ada bagi sedikit lah. Okay, di sini awak akan belajar tajuk penyataan. Okay, biasanya dalam topik penakulan logik ni, kita ada belajar soalan penyataan. Okay, so penyataan ni adalah kat sini uh, first dalam penakulan logik saya mana tak ada apa pun, biasalah sekeliling ni. Okay, so di sini, okay, fokus kalau boleh fokus lah. Di sini adalah penyataan. So penyataan biasanya dia keluar dekat soalan yang first. Okey, soalan yang first iaitu soalan yang pertama lah, yang A ni sentiasa ditanya berkenaan dengan penyataan. So awak kena belajar apa itu penyataan. Penyataan ni biasa kita belajar dalam bahasa Melayu. Tapi dalam matematik ni juga awak akan belajar penyataan. So ada 4 penyataan yang awak perlu tahu iaitu implikasi, akas, songsang dan kontrapositif. Okey. So di sini awak akan belajar 4 perkara sahaja dan soalan ni akan sentiasa tanya awak soalan yang sama sahaja. Okey. So awak kena tahu kita juga ada ayat skema iaitu jika maka. Okey. Untuk penyataan ni kita sentiasa guna jika maka. Okey, yang membezakan dia adalah susunan soalan tersebut ataupun susunan ayat tersebut. Jadi di sini awak ada, kat sini saya letak P, Q, atau awak boleh nampak di sini ada warna merah lah. Okey. Ya, jadi di sini
Kenapa saya letak P dengan Q? P dengan Q ni adalah ayat. Okey, ayat. Ayat tu maksudnya, okey, awak nampak di sini kan? Awak nampak dekat soalan contoh ni contoh soalan. So, kita nampak ada ayat dia jika maka. Okey, jika maka. So, bila ada jika maka, di sini adalah P. Di sini mestilah Q. Ini macam orang kata skema ayat lah. Okey, skema ayat awak kena tahu dia mestilah jika P maka Q. Okey. So untuk yang first ni kita panggil ayat yang pertama lah. Yang ni adalah ayat yang kedua. Jadi kalau awak belajar dalam penyataan, soalan ni biasanya first ni dia akan tanya penyataan lah. Okey, awak akan belajar ada 4 perkara. Okey, implikasi, akas, songsang dan kontrapositif. Okey. So dalam soalan ni dia bagi awak uh, implikasi. Okey, dia bagi awak implikasi. So dia minta awak nyatakan akas. Okey, dia minta awak nyatakan akas. So akas ni apa? So akas ni adalah kita terbalikkan P dengan Q tu. Saya? Boleh boleh salin je. So maksudnya akas tu adalah awak kena terbalikkan sahaja kedudukan P dan Q. Okey. So akas ni maksudnya awak kena terbalikkan sahaja P dengan Q. Okey. Jadi sekarang ni kalau contohnya saya tanya awak songsang, tadi soalan tu tanya akas. Kalau saya tanya songsang, maksudnya awak kena buat apa? Jangan tukar tempat. P dengan Q tu tempat yang asal, tetapi awak terbalikkan dia punya kebenaran. Maksudnya di sini ada negatif lah. Apa maksud negatif? Kalau dia cakap boleh, maksudnya awak akan jadikan dia sebagai tidak boleh. Maksudnya kita nafikan dia lah. Kita terbalikkan kebenaran tu. Itu maksud negatif. Kalau dia cakap ialah, jadi awak cakap bukan. Okey? Maksudnya kita jadikan dia terbaliklah songsang. Itu namanya songsang. Okey? Jadi dia bukannya tukar tempat, tapi kita just kita tipu dia. Maksudnya kita tipu dia. Kalau dia cakap boleh, kita cakap tak boleh. Okey? Jadi kalau dia bagi simbol sama dengan, awak jadikan dia simbol tak sama dengan. So maksudnya di sini awak terbalik, tunggang terbalik sahaja. Okey? Jadi awak kena faham apa maksud negatif yang saya buat ni. Okey. Kontrapositif pula adalah awak buat dua-dua sekali. Awak buat akas, iaitu terbalikkan P dan Q. Lepas tu awak jadikan dia negatif. Okey, maksudnya kontrapositif ni dia kedua-duanya lah. Dia gabungan songsang dengan akas. Okey, jadi awak just terbalikkan PQ tu, kemudian awak negatifkan pernyataan tersebut. Okey, so di sini awak boleh buat catatan dululah. Dia ada 4 eh. Dia ada 4 sahaja, implikasi, akas, songsang dan kontrapositif. Okey, dah salin ke? Senang je kan? Okey, baik. So di sini tengok soalan dia nak akas. So bila dia nak akas, tengok balik nota dia adalah awak kena terbalikkan Q dan P. P dan Q tu awak terbalikkan dia jadi Q dan P. So di sini jawapan untuk akas. So akas adalah awak kena mulakan dengan ayat skema dia jika maka lah. So jika Q dia adalah N lebih besar daripada 7. Okey, maka P dia adalah N lebih besar daripada 10. So di sini bila awak dah terbalikkan ayat tu, maka itu adalah akas. Okey. Jadi dapat 1 markah. Okey. Itu adalah soalan bagi 1A. Okey, nyatakan akas. Okey, tapi biasanya pelajar ramai yang tinggalkan soalan seterusnya. Dia ada 2 soalan sebenarnya. Soalan A ni dia ada 2 soalan. Satu dia tanya akas. Yang kedua seterusnya
tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. So awak kena jawab benar atau palsu. Okey? Ha, jadi macam mana kita nak tahu jawapan dia benar atau palsu? Okey. So di sini katakan awak tengok di sini akas ni dia sebenarnya awak kena lihat nilai n tersebut. Okey. So nilai n ni kalau n dia lebih besar daripada 7, maksudnya n tu adalah 8 lah, betul tak? Jadi 8 ni, adakah nombor 8 ni lebih besar daripada 10? Okey? Salah. Maksudnya 8 ni lebih kecil daripada 10. Sepatutnya maka n lebih kecil daripada 10. Betul tak? Sebab n sama dengan 8. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa uh, jawapan dia tidak diterima. Maka di sini jawapan dia adalah palsu. Okey? Jawapan dia adalah palsu. Sebab apabila n sama dengan 8, n tu adalah kurang daripada 10. Ataupun n sama dengan 9, maksudnya n tu kurang daripada 10. Lainlah kalau dia cakap n tu sama dengan 11, maksudnya n tu lebih besar daripada 10 lah, betul tak? Tapi di sini ada dua situasi di mana n tu kurang daripada 10. So jawapan dia palsu. Okay, sebab salah. Okay, n sepatutnya kurang. Tapi dekat sini dia tulis lebih. So jawapan dia palsu. Okay. So awak tak boleh cakap dia benar. Okay. So jawapan di sini, satu markah di sini. Okay. So ada dua markah untuk soalan satu A. Okay. Boleh faham? Sampai sini boleh? Ada yang nak tanya? Tak ada Okay, baik. Tak apa, ni baru first latihan kamu. Okay, baik. Sekarang awak dah faham pernyataan tu awak belajar empat perkara. Okey, baik. Sekarang kita nak belajar soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah melibatkan hujah. Okey, melibatkan hujah. Tadi awak dah belajar soalan pernyataan. Nanti awak boleh buat soalan untuk soalan selain itulah. Okey, awak boleh buat soalan yang ni. Okey, tapi sekarang ni kita nak belajar soalan yang seterusnya iaitu hujah. Okey, so hujah ni awak boleh salin dulu. Okey, awak boleh salin. Ini adalah nota untuk hujah. Okey, hujah. Okey, kita ada tiga bentuk. Okey, bentuk satu, bentuk dua dengan bentuk tiga. Okey, sama juga macam nampak lah, macam pernah nampak bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga ni kan. Tapi biasanya pelajar ni dia suka nampak bentuk satu dengan bentuk dua je. Sebab bentuk satu ni dia guna jika maka. Okey, bentuk dua juga gunakan jika maka. Jadi di sini pelajar dia suka sangat gunakan bentuk satu dengan bentuk dua. Okey. Di sini awak suka guna. Ini pun sama awak suka guna. Cumanya untuk bentuk tiga ni awak kurang sikit. Tapi dia ada tiga bentuk je lah. Okey. Dia ada tiga bentuk sahaja yang diterima dalam hujah. Jika kalau perasan ni ada yang tanya saya apa itu P1, apa itu P2. Okey. Ah, P adalah premis. Okey, P adalah premis. K adalah kesimpulan. Okey. Biasa kalau awak nampak dalam soalan, awak tinggal soalan ni. Sebenarnya, soalan ni awak sebenarnya sangat senang nak jawab. Okey, sebab jawapan dia memang dah bagi. Awak tinggal salin sahaja. Okey. Jadi di sini, kalau awak perasan, kita tengok bentuk satu dulu. Sambil awak salin, sambil kita tengok. Okey. Yang pertama ni, permis satu, dia menggunakan ayat skema. Jika maka. Ayat dia cantik je. Jika P maka Q. Sama juga dengan bentuk dua. Bentuk dua untuk permis satu sentiasa gunakan ayat skema dia iaitu jika maka. Tetapi untuk permis dua dengan kesimpulan ni dia macam adik-beradik sikit. Okey? Permis dua dengan kesimpulan ni macam adik-beradik suka gaduh berebut. Okey, dia berebut. Kenapa dia berebut?
Tengok kat sini kita tengok bentuk satu. Kalau P2 ni, premis 2 ni, dia dah ambil P, okey, bila dia dah ambil P, so yang tinggal adalah Q. So Q ni dia kena bagi dekat kesimpulan. Okey, nampak tak? Senang je kan? Maksudnya dia tak ada ayat skema pun dekat sini. Dia hanyalah ambil ambil jawapan sahaja. Okey, ambil ayat dia sahaja. So P tu kalau P2 tu dah ambil, dia ambil lah. So kalau tinggal Q. So Q tu letak dekat kesimpulan. Sebab tu suka pelajar ni dia suka soalan ni. Dia suka ambil bentuk satu. Okey. Beza pula dengan bentuk dua ni. Bentuk dua ni katakan kalau premis dua ni dia tak nak ambil P tapi dia pergi ambil Q, dia pergi ambil adik dia punya. So bila dia ambil adik dia punya, dia ambil adik dia punya, so saya letak sini warna merah. Tapi dia tak nak mengaku. So dia cakap bukan dia yang ambil. Tapi dia ambil sebenarnya. Satu saya letak kat sini bukan Q. Tapi sebenarnya dia dah curi adik dia punya. Okey, dia jadi macam itulah bentuk dia ni, maksudnya apabila awak ambil Q, awak kena nafikan dia punya Q tu. Okey, awak curi Q ni tapi awak kena cakap bukan dia yang ambil. Tu maksud dia. Berbanding dengan bentuk satu ni, kalau awak ambil P, awak mengaku awak ambil P sebab tu memang awak punya. Q ni adalah adik dia punya. Tu contoh. Sebab tu dia tak ada perkataan bukan kat sini. Dia terus ambil, dia terus mengaku. Tapi kat sini kalau awak curi Q, kalau awak curi Q ni, awak kena menafikan dia. Awak kena tulis bukan. Okey? Ataupun awak tukarkan simbol jadi negatif. Okey? Kalau sama dengan, awak tukar jadi tak sama dengan. Okey? Awak nafikan dia sahaja. Okey? Sangat senang. Okey? P ni pula sama. P ni adik dia ambil, so adik dia tak nak mengaku. Tu contohlah. Okey? Untuk bentuk tiga ni, saya tahu tak nampak. Jap, saya bawa sikit. Okey, untuk bentuk tiga ni pula, bentuk tiga ni jarang-jarang soalan keluar. Jadi pelajar dia memang kurang gemar lah guna soalan ni. Dia tak suka sangat guna bentuk tiga. Okey, yang ini kira another level lah. Yang ni saya nak awak salin. Okey, kalau ada apa-apa keluar nanti kita boleh belajar lah. Okey. Uh, so apa-apa ni awak salin dulu bentuk tiga. Oh, Ya. kenapa ada kuning dengan hitam? Senyum tu macam kamu Ah, lah. aku tak faham. Senyum tu macam kamu lah. Kamu tak suka guna yang mana? Bentuk tiga. Kamu suka bentuk satu dengan bentuk dua. Satu senyum. Okey, kita tengok Kita tengok macam mana. Okey, kita tengok kat sini. So di sini, sekejap saya padan yang atas sebab dia mengganggu. Okey, dia minta awak lengkapkan premis satu. So premis satu ni adalah kalau awak tengok dalam bentuk hujah tadi, okey, bentuk hujah tadi ada jika maka, awak ada jika maka ayat skema dia dengan bawah dia ni ada semua sebilangan. So yang mana awak nak guna? Mestilah awak nak guna Kenapa? jika maka. Betul tak? Mesti awak nak guna jika maka. Kenapa? Sebab itu paling senang. Itu paling pelajar suka. Okey. So awak letak jika maka. Okey, dekat premis satu ni awak boleh tulis jika maka. Okey. Tapi dekat tengah ni nak tulis apa? Dekat tengah ni nak tulis P atau Q, betul tak? So di sini awak tengok dekat premis 2. Okey, premis 2 ni dia tulis apa? Dia tulis jawapan. So jawapan ni dia gunakan tanda sama. Maksudnya dia tak buat penafian. Okey, dia tak buat penafian pun. Maksudnya dia ambil tu, dia mengaku 2x tambah 3 adalah sama dengan 64. Dia mengaku. So bila dia mengaku, yang mana bentuk yang sesuai? Bentuk satu ke bentuk dua? Bentuk satu. Bentuk satu kan? So maksudnya P ni secara jelas dia ambil bulat-bulat. Jadi di sini awak kena salin balik P tadi tu. Maksudnya di sini,
Dia warna biru lah. Awak tulis jika 2 kuasa X tambah 3, okey, sama dengan 64, jangan tukar simbol sebab dia ambil bulat-bulat. Macam tu. Okey. Baru awak boleh cakap yang ini adalah P sebenarnya. Okey. Tapi jangan tulis P, awak tulis jawapan sahaja. Sama juga. Kalau sini P, okey, kalau sini P, ini mestilah Q. Okey. So, maka X sama dengan 3. Dah siap. Okey. Senang. Senang kan? Jadi sebenarnya soalan ni ramai yang tinggal. Saya tak tahu kenapa. Ada soalan, kalau contohnya, saya tiba-tiba tukar soalan. Saya tukar soalan, saya letak palang macam ni. Lepas tu saya letak palang dekat sini. So maksudnya dekat sini adalah dia jadi bukan Q, betul tak? Bukan Q, di sini jadi bukan P. Betul tak? So apa yang awak kena buat adalah awak kena terbalikkan. Dekat sini, yang ini nanti saya tulis dekat sini, permis satu ni, P1 ni dia akan jadi jika, maka juga, tetapi di sini awak kena ubahlah. Awak kena ubah P ni, ambil X sama dengan 3. So awak kena tukar simbol dia jadi bersih. Dia yang jadi tak sama dengan ni awak tukar jadi sama dengan. Tapi awak dengan syarat awak tukar tempat dia sekali. P ni kena duduk depan. Kesimpulan tu awak tarik letak depan. Lepas tu yang ni pun sama. Q ni awak letak belakang. Sebab dia tukar simbol kan. Dia jadi macam ni. Ah. So nampak tak beza jawapan dia kan? Kalau soalan tu saya ubah. Okay. So dekat sini, ini just untuk pengetahuan korang semua lah. Ini tak payah salin lah Ini just korang tengok je. Dia yang permis satu tu dah dapat 3 markah dah kalau buat jawapan dia tu satu. Yang mana? Tu kena tunjuk juga atas tu. Sebenarnya yang ini yang ini 2 markah. Yang ini 2 markah. Soalan 1A tu 2 markah. Soalan 1B ni 1 markah. So totalnya 3 markah. Soalan 1AB ni ada 3 markah je. Okay. Boleh faham Eh, Yang ni bawah ni tak payah buat apa-apa lah sebab ni just contoh je. So saya just nak menerangkan sahajalah situasi-situasi. Okay. So ada 3 soalan, 3 soalan, 3 markah sahaja. Boleh Okay. Um, Sebenarnya ada banyak lagi saya nak ajar. Okay, saya masuk soalan 2. Boleh saya sambung? Boleh Okay, baik. So di sini soalan ni kita belajar lagi sikit pernyataan juga, kita masuk pernyataan balik. Okey, kali ni awak kena faham betul-betul soalan. Soalan ni dia cakap tentukan sama ada ayat berikut ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Maksudnya jawapan dia awak pilih antara dua ni sahaja. Pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, pernyataan ni biasanya adalah ayat yang penyata. Dalam bahasa Melayu awak belajar ayat penyata. Okey. Kalau bukan pernyataan ni dia boleh jadi ayat tanya, ayat seru, ayat apa lagi? Kata tanya, kata seru, kata uh, saya lupa lagi satu tu apa benda. Tapi dia adalah ayat seruan, ayat tanya dengan ayat perintah, tak silap saya. Okey. Okey, alright. So maksudnya di sini kalau awak tengok dekat sini, okey, dia dah ada tanda sama. Tanda sama ni dekat sini maaf nampak kabur, sebenarnya dia tanda sama kat tengah ni. Bila tanda sama, keyword dia adalah di sini dia dah bagi pernyataan. Okey, dia dah jadi pernyataan sebab ada tanda sama. Okey, so automatically jawapan dia akan jadi pernyataan. Awak tak payah tahu pun jawapan dia betul atau salah. Sebab ada tanda sama, automatik dia jadi pernyataan. Ha. Dia jadi tak pernyataan apabila kalau tiba-tiba, okey, tiba-tiba dia letak 3x tambah 2.
Okey, 3x tambah 2. Okey. So di sini awak tahu ke dia punya X tu apa? Macam lengkap ke ayat ni? Macam apa benda ni? Awak pun tertanya-tanya. So maksudnya dia tak ada apa-apa simbol. Okey, dia tak ada apa-apa simbol. Jadi awak cakap bahawa di sini, okey, kalau dia tak ada simbol, macam dia tak ada tanda sama ke, dia tak ada tanda lebih ke, dia tak ada tanda kurang ke, dia macam buatkan awak tertanya-tanya. So macam awak pun macam tertanya-tanya lah kan. Awak pun tertanya-tanya. So bila awak tertanya-tanya, dia jadi bukan pernyataan. Dia dah jadi persoalan. Itu contoh. Okey. Ada pun satu soalan bila tiba-tiba dia cakap 2 tambah 5, 2 tambah 5 sama dengan 9. Di sini, walaupun jawapan dia salah, okey, awak tahu jawapan dia salah. Saya yakin. Okey, saya yakin jawapan dia salah. Maksudnya di sini, kita nak tahu dia pernyataan atau bukan pernyataan. Awak nampak tanda sama je, awak letakkan dia sebagai pernyataan. Dia bukan tanya salah ke betul, dia tanya pernyataan ke bukan pernyataan. Itu yang penting. Okay, so tolong baca soalan betul-betul. Okay? Alright. So hati-hati dengan soalan macam ni. Soalan macam ni dia tak ada nota lah, dia lebih kepada fakta sahaja. Okay? Boleh eh? So jawapan dia adalah pernyataan satu markah. Okay. Saya tak sure dia bagi ruang jawapan ke tak. Awak punya, oh ada. Yang ni macam tak ada je. Oh ada. Okay. Nanti awak tulis dekat ruang jawapan lah. Okay. Alright. So soalan yang kedua ni saya nak awak sebenarnya benda ni tak payah salin. Benda ni awak kena macam main satu game lah. Okay. Kena main satu game untuk soalan yang melibatkan pernyataan majmuk. Okay. Pernyataan majmuk. Okay. Pernyataan kat sini juga awak belajar. Banyak betul lah awak belajar pasal pernyataan ni. So pernyataan ni awak belajar lagi satu perkara iaitu dan dengan atau. Okey, dan dengan atau. Okey. Kenapa awak belajar dan dengan atau? Okey, di sini dan ni orangnya bersifat tamak. Okey, orangnya bersifat tamak. Atau ni orangnya bersifat yang baik hati, pemurah. Okey, pemurah. Ataupun orang yang sentiasa bersyukur, orang yang baik lah. Orang yang sentiasa bersyukur. Tapi orang yang tamak ni dia selalu rugilah. Okey, kita tengok apa beza dua orang ni. Okey, tengok orang yang pertama ni. Orangnya nama dia Dan. Okey. So kita tengok kalau dia tengok kat sini, first dia cakap orang tu dapat sesuatu yang benar, kemudian yang kedua perkara yang kedua dia dapat benar, maka dia akan jadi suka. Dia akan suka, dia seronok. Tapi bila katakan kalau sesuatu tu dapat sesuatu tu palsu, okey, kemudian yang kedua pun palsu, maka dia marah lah, dia macam masam. Dia tak suka. Dia marah. Ataupun nak buka mungkin nak buat muka marah macam ni. Macam ni marah. Tak tahulah macam ni. Ha, okey. Yang ketiga, kalau satu tu dia macam ada slack sikit je. Satu tu tak kena, palsu. Lagi satu tu benar. Tapi dia mengamuk. Dia jadi tantrum. So dia pun tak suka. Marah. So dia jadi palsu. So dia macam ibarat macam game tau. Kalau orang dan ni, orangnya jenis yang tamak. Dia nak kalau dua-dua tu perfect, baru dia suka. Itu maksud dia. Tapi kalau satu tu select sikit ke, dia jadi palsu. Kalau dua-dua salah, memang automatik dia marah lah, dia jadi palsu. Sama juga kalau satu benar, satu lagi palsu, dia akan marah. So kat sini bermaksud orang dan ni adalah orang yang tamak. Okay? Ha. So yang ni boleh nampak kan? Jadi awak sebenarnya kalau tak payah salin pun dah boleh hafal dah. Kita cakap, oh okay, orang dan ni orang yang tamak. Okay? Jadi orang yang atau ni pula, okay, orang atau ni, dia jenis yang kalau dia dapat dia seronok lah. Kalau dia tak dapat baru dia sedih. Tapi tengok macam mana situasi dia. Okay, first. Kali pertama dia dapat benar. Kali kedua dia dapat benar. Maka dia pun
happy lah. Itu semua orang pun macam tu kan, lumrah kan. Okay. So kalau yang kedua ni, biasanya kalau first dia tak dapat, dia gagal. Yang kedua dia pun gagal. So kedua-duanya salah, maka dia akan sedih. Dia mungkin menangis. Okay. Tapi kalau yang ketiga, dia tak dapat pada awalnya, tetapi dia dapat pada akhirnya. Finally, dia dapat sesuatu yang benar. Maka dia akan bersyukur, dia akan menangis kegembiraan. Tapi dia still gembira lah. Yang first, dia benar, yang akhir sekali, kalau dia dapat first benar, kedua dia palsu, tapi dia tetap happy sebab dia cakap dia dah dapat sesuatu yang benar. So dia still lagi gembira. Dia bersyukur. So dekat sini hanya satu je yang membuatkan dia sedih. Yang membuatkan dia sedih apabila kedua-duanya gagal. Itu maksudnya. Itu biasalah semua orang macam tu kan. Okay, so awak dah boleh nampak beza dua orang ni. Orang atau dengan orang dan. Okay, baik. Sekarang, mari kita lihat dekat soalan dia. Okay, soalan ni, dia suruh awak gabungkan perkataan ni, dua ayat majmuk. Ini ayat satu, ni ayat satu, ini ayat dua. Kalau awak nampak, ini ada dua ayat, ada ayat P dengan Q. Dia suruh awak gabungkan dengan perkataan dan. Jadi, apa yang awak perlu buat adalah awak bentukkan P dan Q. So, awak kena salin ayat dia. Okay, so ayat dia adalah, kalau kat sini awak nampak, P-nya adalah X tambah Y sama dengan 2XY. So, awak kena salin. X tambah X tambah Y sama dengan 2Y. 2XY, sorry. Lepas tu awak letak perkataan dan. Okey, dan Q dia adalah yang ini. Okey, yang ini adalah 1 kuasa kosong tambah 10 kuasa kosong sama dengan 2. Okey, ini adalah P, ini adalah Q. Maaf, saya buat warna lain. Ini adalah P, ini adalah Q. Okey. So bila awak dah letak perkataan ni, dah gabungkan dengan perkataan dan, awak dapat satu markah. Okey, dia ada 3 markah kan. Okey, so ada lagi satu markah je yang awak perlu cari. Okey. Soalan ni dia cakap lepas awak dah gabungkan, seterusnya tentukan sama ada jawapan tu benar atau palsu. Disebabkan tu awak dah jumpa dah. Kita dah jumpa orang dan. Okey, kita dah jumpa orang dan. So awak dah tahu dah. Kalau dekat kiri ni, awak nampak dia punya jawapan dia palsu. So automatik dia jadi palsu lah. Tu contoh lah. Macam tadilah cerita dia. Okay. So baik. So mari kita lihat sama-sama. X tambah X dapat berapa? 2X. Okay. 2X tambah Y dapat berapa? Betul ke 2XY? 2X dengan Y kan huruf 2X dengan Y kan huruf yang berbeza. Dia adalah spesies yang berbeza. So bila dia spesies yang berbeza, saya guna perkataan spesies tau. Bila orang nampak perkataan spesies ni, awak akan ingat. So spesies ni maksudnya dia X ni Y, dia tak sama spesies. So jangan campurkan dia. So dia akan terasing. So bila dia terasing, so inilah jawapan dia. Sama tak jawapan dia? Tak sama kan? Jadi jawapan dia salah. So sini adalah palsu. So automatik satu dah select, satu dah buat salah. Jadi orang dan ni apa jadi? Orang dan ni dia benci, dia marah, dia tak suka dia jadi masam, dia jadi tantrum. So apa jadi? Jawapan dia akan jadi palsu lah. Automatically palsu. Sebab ada satu yang buat silap. Okay. Tapi okey, kita nak check juga jawapan kanan kita. Tak puas hati juga kan? Okey, kita check jawapan kanan kita. So 1 kuasa kosong tambah 10 kuasa kosong. Ambil kalkulator, kira. 1 kuasa kosong tambah 10 kuasa kosong. Kalau awak tak reti guna kalkulator ni, awak tekan kalkulator yang lagi satu macam ni. Okey, awak tekan 1 kuasa kosong tambah 10 kuasa kosong. So dapat 2 kan?
So bila awak dapat 2, okey, maksudnya belah kanan ni betul. Belah kanan ni betul. Walaupun ada betul satu, tapi dia ada satu yang buat silap, maka jawapan dia akan jadi palsu. Okey? Sebab dia orang dan. Okey. Tadi sama Orang yang tamak kan. Okey, so dia ada 3 markah. Okey, ngam lah. Soalan 11A 12 ni dapat 3 markah. dah itu. Dah eh? Okey, saya sambung yang bawah ni. Uh, Soalan B. Nanti kita lihat. First kita tengok dulu soalan ni. Okey, tuliskan implikasi. Okey, implikasi tadi awak dah salin nota kan? Apa itu implikasi? Implikasi adalah jika P maka Q. Okey, ni. Dia nak awak buat macam ni. Okey, maksudnya ada ayat skema dia lah. Jika maka. Okey, so awak sediakan ruang jawapan tu. Awak buat sini. Sekejap. Sekejap. Jawapan. Okey. I, P1. Okey. Implikasinya adalah jika. Okey, maka. Okey. Sekarang ni awak tak tahu siapa P, siapa Q. Okey. Macam ni saya bagi satu contoh ayat. Jika awak belajar, maka awak pandai. So, siapa punca, siapa kesan? Jika jika awak belajar, maka awak pandai. So, yang mana punca, yang mana kesan? Punca mestilah belajar. Kalau kesan ni mestilah jadi pandai, betul tak? Kan? So, kat sini sama juga. Antijadian dengan akibat. Antijadian ni adalah punca. Akibat ni adalah kesan. So, maksudnya dekat sini, di sini adalah P. Ini adalah Q. Okey? So, apa perlu awak buat adalah salin balik. Jika antijadian, maka akibat. So, apa antijadian dia? Antijadian dia adalah punca kuasa M kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5. Ini adalah antijadian, dia punya punca. Lepas tu, kesan dia adalah M sama dengan 3. Macam tu sahaja. Okey? Senang kan? Jadi, jadi maksudnya di sini, awak kena ingat tau, antijadian ni adalah punca. So, dia adalah P. P adalah punca. P adalah punca. Akibat adalah kesan. Q ni bunyi dia macam K kan. So kesan. Kesan. Ada bunyi apa, kol-kolah sikit. Okay. Ni punca, ni kesan. Okay, baik. So dah faham yang tu. Maka di sini yang kedua dia tanya songsangan. Okay, awak belajar songsangan tadi. Songsangan tu apa? Okay, kita tengok nota balik. Okay, songsangan ni adalah, kalau lihat di sini, dia tak tukar tempat pun. Nampak tak? P dengan Q kekal. Tetapi di sini ada nampak negatif tak? Okey, ada nampak negatif. So maksudnya awak kena tukar dia punya kebenaran. So di sini kebenaran dia awak nampak di sini ada tanda sama. So perlu buat apa? Letak potong ataupun buat palang. So salin balik jika punca kuasa M kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tak sama dengan 5 macam tu. Maka M tak sama dengan 3. Okey, dah siap. Dapat satu bagi markah. Kan dah cukup 2 markah.
Salin dulu. Okey, dah salin eh? Okey. Seterusnya awak belajar pula pasal kesimpulan. Okey. So kesimpulan ni nota dia ringkas sahaja. Okey, nota dia ringkas sahaja. Kejap. Okey. So kesimpulan ni awak belajar dua perkara. Hari ni kita belajar satu dulu. Kita belajar induktif sahaja. Didaktif nanti kita belajar. Okey, awak belajar induktif dulu. Okey. Induktif ni adalah dari jawapan awak tukarkan menjadi formula. Okey, salin je dulu. Nanti awak tahu apa benda ni. Okey, untuk induktif, dari jawapan awak tukar kepada formula. Kalau didaktif, terbalikkan je lah. Dari formula, tukar cari jawapan. Okey, so apa benda ni? Okey, kita lihat. Kenapa ada dua markah? So, kita tengok kat sini. Ini adalah jawapan. Okey, awak tengok kat sini. Dia cakap, buat satu kesimpulan umum secara induktif. Maksudnya, dia suruh awak buat induktif. Kesimpulan induktif. So, maksudnya dari jawapan, awak kena tukar kepada formula. So, ini jawapan yang soalan bagi. Okey, ini adalah jawapan yang soalan bagi. Jawapan dia adalah dekat sini. Ini adalah jawapan. Negatif 2 adalah jawapan. Okey. Ini adalah jawapan. So, awak kena ambil formula dia. Okey. Awak kena ambil formula dia. So, formula dia adalah dekat kanan ni. Ini adalah formula dia. Okey. Formula dia sentiasa yang panjang-panjang tu lah. So, macam mana nak buat? Okey. Cara dia adalah awak salin sahaja formula yang diberi. Okey. Salin sahaja. So, awak tengok dekat sini satu persatu. Okey. First, awak nampak ada kurungan. Kurungan atas bawah ni awak nampak ada kurungan. Semua sama. So bila sama awak salin. Awak letak kurungan. Lepas kurungan nombor 3 betul tak? So nombor 3 tu semua sama. Okey, nombor 3 atas bawah tu semua sama. So awak salin yang sama sahaja. So buka kurungan 3. Okey, lepas tu ada darab. Darab pun sama. Awak salin. Apa yang sama awak salin. Tapi kat sini nombor dia tak sama. 1, 4, 9, 16. So, bila nombor tak sama, awak letak nombor yang tak sama itu sebagai N. Bukan X tapi letak N. Okay, N. Lepas tu, awak nampak di sini, kurungan dia adalah semua sama atas bawah. So, awak tutup kurungan. Okay, lepas tu tolak 5. Okay, tolak 5. Cumanya, N ni, N sentiasa nombor berturutan dari nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia tak boleh awak lompat tiba-tiba 1 pergi kepada 4, pergi kepada 9, pergi kepada 16. So awak kena tukar. Okey, awak kena tukar. So 1, 4, 9, 16 ni awak kena tukar lah. Tukar jadi apa?
Tukar jadi, awak lihat di sini. Satu ni adalah satu kuasa dua. Okey. Ah, empat ni adalah dua kuasa dua. Sembilan ni adalah tiga kuasa dua. 16 ni adalah empat kuasa dua. So, kenapa saya buat macam ni? Sebenarnya adalah asalnya saya nak jadikan nombor n ni mestilah satu, dua, tiga, empat. Jadi, di sini nombor satu ni saya tukar kepada satu. So, satu darab apa jadi satu? So, satu darab satu, betul tak? Kan? Ha. Kemudian, nombor dua ni darab apa dapat nombor empat? So, dua darab dua. Okay? So, tiga ni darab apa dapat nombor sembilan? So, tiga darab tiga. So, 16 ni adalah empat. Empat ni darab dengan nombor apa dapat 16? So, empat darab empat. So, di sini, bila awak lihat, kita ada N sama dengan satu, 2, 3, 4. So, sini N darab N, dia akan jadi N kuasa 2. Betul tak? So, bila N kuasa 2, maksudnya di sini awak kena tulis N kuasa 2. Okey, dekat formula tu adalah N kuasa 2. Sebab awak dah tukarkan 1, 4, 9, 16 menjadi nombor yang macam berturutan. Dia tak boleh lompat. Dia mestilah nombor yang berturutan. Okey, nombor 1, 2, 3, 4. Macam mengira nombor. Okey. Dia tak boleh lompat-lompat. Okey. So, satu adalah satu darab satu. Empat adalah dua darab apa? So, dua darab empat lah. Dua darab empat pula. Dua darab dua lah. Kan? Ha, sembilan adalah tiga darab tiga. Dan 16 adalah empat darab empat. Okey. So, N boleh tak kalau saya letak N ni? N adalah satu, 4, 9, 16. Boleh tak macam ni? Tak boleh kan? Dia mestilah nombor yang berturutan. Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Macam tu. So, cara markah dia adalah bila awak cipta satu formula ni, okay, cipta formula ni awak dapat satu markah. Dan bila awak tulis N sama dengan satu, dua, tiga, empat ni awak dapat satu markah. So, cukuplah dua markah. Okay, so kita saya bagi awak rehat sekejap sampai pukul 10.05. Okay, lepas tu baru kita boleh sambung.
Tengok. Tengok. Ya. Malam hijau kita orang kena tengah. Apa dia? Malam hijau kita orang kena tengah. Bila tu? Iya. Saya tahu kalau saya tahu saya tahu. Akhir tahun tu bila tarikhnya? Tak ada tahu lagi eh? Tak tarik dah. Dah bulan. Oh, bagi tahu tarikh dulu lah. Nanti saya tengok macam mana. Itu dia atas nama ni. Minggu depan. Hari Selasa. Ah, hari Selasa. Ya itu. Hari Selasa. Kalau saya tak kira orang. Ah, Ani. Simple. Kalau tengok kita tengok. Apa anak. Okey, kita boleh. okey. Lagi 1 minit. Okey, tak apalah. Kita sambung terus eh. Boleh? Boleh ke? Boleh eh? Right. So kita try sambung untuk yang seterusnya. Okey. So nanti awak lihat dekat sini soalan nombor 3. Kat sini ada soalan negeri Perak. So kita tengok soalan yang pertama. Dia seperti biasalah dia tanya pasal pernyataan. So pernyataan ni awak lihat dekat sini. Kita nak cari pernyataan. Silap. Kita ada belajar 4 perkara tadi iaitu implikasi, akas, songsang dan kontrapositif. Cumanya soalan ni dia minta kita tulis dua implikasi. So dua implikasi tu maksudnya ada dua jika maka lah. Okey, ada dua jika maka. So untuk jawapan yang pertama, okey, so saya tulis kat sini jawapan yang pertama. Okey, implikasi yang pertama. So implikasi satu. Implikasi satu, awak kena tuliskan jawapan dia di sini. Okey, dia bagi jawapan. So di sini awak nak jika maka. Okey, dekat kotak ni dia bagi panjang sangat ayat. Okey. So dekat sini awak nampak ada dekat tengah-tengah ni jika dan hanya jika.
Benda ni kita tak nak pun. Kita tak suka guna ayat jika dan hanya jika. So kita kena buang. Okey, buang jika dan hanya jika. Sebab kita hanya gunakan perkataan jika maka je kan. So buanglah jika dan hanya jika tu. Okey, sebab kita nak tulis dua implikasi. So di sini ada baki tau. Ada baki ayat. So ayat dekat sebelum jika dan hanya jika yang buang tadi tu. Okey. So ini yang ayat pertama. Suatu nombor ialah nombor perdana ni adalah ayat pertama. So ini adalah P. Okey. Kemudian Q adalah nombor itu hanya boleh dibahagi dengan nombor satu dan nombor itu sendiri. Ini adalah Q. Okey. Ini adalah Q. So ada dua ayat dekat ayat yang awak potong tadi. Okey. So macam mana nak tulis implikasi satu ni? Okey, implikasi satu ni adalah kita buat ayat kita iaitu jika maka. So jika P maka Q. So awak kena salin balik lah. Jika suatu nombor, okey, jika suatu nombor ialah nombor perdana, okey. Lepas tu awak kena sambung dengan maka lah. So maka Q lah. Q dia adalah nombor itu hanya boleh dibahagi dengan satu. Dan nombor itu sendiri. Saya sambung ke belakang. Okey. So dia jadi macam ni lah untuk implikasi satu. Untuk implikasi dua, okey, awak kena faham implikasi satu adalah apa yang awak belajar dalam penyataan. So dia ada implikasi. Okey. Implikasi dua pula awak belajar siapa? Awak belajar penyataan ada empat kan? So yang first adalah implikasi. Yang kedua adalah akas. So apa akas dia? So akas dia adalah terbalikkan sahaja. Jadi di sini jawapan dia jika Q maka P. So jika Q, Q tu awak salin balik sama macam atas tapi terbalikkan sahaja. Dia macam tu lah, senang sangat soalan ni. Okey. Maka suatu nombor ialah nombor perdana. Okey. Jadi sebenarnya awak perasan implikasi ni dia terbalik sahaja. So ini awak dapat satu markah. Okey. Kemudian lagi satu ayat awak dapat satu markah. So ada dua markah. Tidak, Dah tak. Okey. Seterusnya yang kedua. Okey, dia tanya kontrapositif. Maksudnya implikasi yang keempat lah. Okey, kontrapositif ni pula. Okey, awak kena lihat. Awak kena buat gabungan akas dan songsangan. Maksudnya awak kena terbalikkan P dan Q. Lepas tu awak kena tukarkan dia punya penafian. So awak kena tengok kat sini adalah P, ini adalah Q. So dia jadi jika Q maka P lah. So kontrapositif. Kontrapositif adalah jika Q. So Q dia adalah Y. Okey. Sama dengan 5 kan. Tapi awak kena buat songsangan sekali. Sebab dia kontrapositif. So awak kena letak palang.
Jika Y tak sama dengan 5, maka Y kuasa 3 tak sama dengan 125. Okey, awak dapat satu markah. Okey, dapat satu markah kat sini. Kenapa baru ada tiga markah je? Tadi ada dua markah, lepas tu ada satu markah. Mana lagi satu markah? Sebab dia ada total empat markah kan? Okey. So nak dapatkan lagi satu markah, awak kena baca soalan ni sampai habis. Tulis kontrapositif, okey, satu markah. Seterusnya, nilai kebenaran dia. So, benar ke palsu? Itu yang dia tanya, benar ke palsu? Okey. So, bila awak dapat dia punya kontrapositif, okey, awak kena nyatakan jawapan dia benar ataupun palsu. Tulis satu je. Okey, jangan tulis dua-dua, tulis satu sahaja. Okey. So, apa jawapan dia? Okey, kita lihat. Okey, awak tak boleh cari jawapan dekat kontrapositif. Awak tak tahu. Okey, awak tak tahu. So, bila awak tak tahu, awak akan tertanya-tanya. So, macam mana? Jadi, awak kena um, cari jawapan daripada implikasi yang asal. Okey, ini adalah implikasi. Okey, implikasi yang asal. So, cari jawapan dia. Okey. So, jika Y kuasa 3 sama dengan 125, maka Y adalah 5. Adakah jawapan dia benar? Mari kita lihat. Okey, mari kita lihat. Kalau Y dia 5, so bila kita letak 5 kuasa 3, adakah 5 kuasa 3 tu sama dengan 125? Okey. So 5 kuasa 3 adalah 125. Jadi dekat sini jawapan dia benar. Ini untuk implikasi. Okey, ini untuk implikasi. Okey. Ini awak kena buat catatan Catatan ni di sini adalah kebenaran. Okey, ini saya tulis kebenaran. Kebenaran. Nota kecil je. Kalau implikasi, kebenaran dia mestilah sama dengan kebenaran bagi kontra positif. Kalau akas, kebenaran dia mestilah sama dengan songsangan punya kebenaran. Jadi, kalau awak tak boleh cari kebenaran untuk kontrapositif, awak boleh cari kebenaran untuk implikasi. So, bila kebenaran untuk implikasi itu adalah benar, maka kontrapositif juga adalah benar. Okey? So, di sini jawapan dia adalah benar. Dapatlah satu markah. Okey. Kalau katakan awak dapat implikasi, lepas tu awak jawapan dia benar. Lepas tu awak buat akas. Okey. Ah, implikasi dengan akas kebenaran dia tak semestinya sama. Kadang-kadang implikasi tu benar. Lepas tu bila awak akaskan dia, dia jadi palsu. Dia boleh jadi macam tu. Sebab kebenaran dia tak semestinya sama. Okey. Dia boleh jadi sama, dia boleh jadi tak sama. Jadi awak kena check setiap satu. Jadi untuk apa? Testing. Okey. So awak kena cari kebenaran untuk semua sekali lah. Okey. Jadi awak kena try dulu implikasi. Lepas tu awak kena buat untuk kontrapositif. Tapi kalau awak tak reti buat kontrapositif, tak apa. Okey, boleh? Boleh Boleh, boleh. Okey. Soalan yang B pula. Okey, soalan B. Dekat sini dia ada empat markah lagi. So nak cari jawapan dia adalah soalan B1, B2 sebenarnya awak dah boleh buat dah. Okey, B2 sama macam soalan yang dekat sebelum ni, soalan C. Okey, sama je. Awak just ciptakan satu formula, lepas tu awak letak N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey. Cumanya untuk yang B1 ni, yang ini saya nak ajar awak. Kat sini awak belajar ada tiga premis pula. Tadi awak belajar ada dua premis. Okey. Lepas tu tiba-tiba yang ni ada tiga promis. Tak ada masalah. Okey. Yang ini awak kena salin. Okey, salin sahaja jawapan saya. Hujah. Okey. Dia tanya awak, hujah ni kuat ke lemah? Awak kena pilih satu. Kuat ke lemah? Lepas tu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Pilih satu. Okey. So di sini, tiga ialah faktor bagi 12. Maksudnya, adakah 12 boleh bahagi dengan tiga? Tiga, 12 boleh boleh bahagi dengan tiga kan? So benar.
Okey, 12 boleh bahagi dengan 6 ke? Boleh. 12 boleh bahagi dengan 12 ke? Ni. Boleh. Okey, maksudnya dekat sini, hujah dia ni, sebenarnya dia dah hampir meyakinkan lah. Okey, tapi awak lihat kesimpulan dia. Okey, dekat sini, hujah ni, dia akan ditentukan sama ada dia kuat atau lemah berdasarkan jawapan kesimpulan. Kesimpulan dia kalau betul, hujah dia jadi kuat. Kalau kesimpulan dia salah, hujah dia jadi lemah. Okey. So kita check jawapan dia. Semua, semua faktor bagi 12 boleh dibahagi dengan 3. So kita faktorkan 12. Okey, 12 maksudnya 1 darab 12. Betul tak? Lepas tu 2 darab 6. Lepas tu 3 darab 4. Ini adalah faktor dia. Okey, ini adalah faktor dia. Okey. Tapi sekarang ni saya nak tanya, adakah semua enam faktor ni boleh dibahagikan dengan 3? Sebab apa yang tak boleh? Nombor 1 tak boleh bahagi dengan 3. Nombor 1 tak boleh bahagi dengan 3. Nombor 2 tak boleh bahagi dengan 3. Nombor 4 tak boleh bahagi dengan 3. Betul tak? So tak semua. Jadi di sini jawapan dia salah. Jadi hujah dia kuat ke lemah? Ma. Lemah. So di sini awak tulis lemah sebab kesimpulan dia salah. So bila dia lemah, dia automatically dia jadi tidak yakin, tidak meyakinkan. Automatik. Automatik. Kalau dia lemah, automatik tidak meyakinkan. Okey? Ha, lemah, tidak meyakinkan. Okey. Kerana. Sebab apa? Sebab dia minta awak justifikasikan jawapan anda. Kenapa awak cakap lemah dan tidak meyakinkan? Kerana uh, bukan semua. Okey? Kerana bukan semua faktor 12 boleh dibahagi dengan 3. Salin balik je. Cuma awak nafikan balik. So di sini awak dapat 2 markah. Okay, awak salin je jawapan saya. Dah Okay. So sekarang kita semak jawapan ni. Okay. Yang ini pun sama. Dia nak minta awak buat induktif. So sebenarnya benda ni dah jadi senang. Okay. So mari kita buat sama-sama. Okay. Kita tengok ini adalah jawapan. Yang belah kanan ini adalah formula. So kita nak formula sahaja. So kita ambil yang belah kanan. Kita salin yang sama. So apa jawapan dia? Yang sama adalah Dua. 2 darab N kurungan tolak N. Betul tak? Tapi di sini nampak tak? 1, 4, 9 dengan 16. Sama macam soalan tadi. So berapakah nilai N dia? N kuasa 2. Sama je. Kalau awak hafal 1, 4, 9, 16, awak kena hafal nombor ini adalah N kuasa 2. Maksudnya nombor kuasa 2 sempurna. Ni awak pernah dengar tak? Nombor kuasa 2 sempurna. Inilah nombor kuasa 2 sempurna. 1, 4, 9, 16. Boleh eh? Jadi sebenarnya awak dah belajar konsep matematik dah dekat sini. Nombor kuasa 2 sempurna. N kuasa 2.
Okay. Alright. So, apa lagi? Awak dapat satu markah. Lagi satu markah nak tulis apa? N sama dengan berapa? N sama dengan satu, dua, tiga, empat, dot, dot, dot. Okay, dapat lagi satu markah. Okay, ngam empat markah. Yang pandai, kaki pandai. Ada lagi 10 minit. InsyaAllah. Sempat tak kalau saya habiskan lagi satu soalan? Nampak. Cepat awak kena cepat sikit salin lah. Kakak itu lawannya terkesan tu. Dah Okay. Seterusnya, soalan ni, ni awak dah nampak dia ada orang nama dia Atau. So maksudnya di sini, orang yang bersyukur. Maksudnya dekat sini pentagon sekata mempunyai 5 sisi. Betul ke? Pentagon ada 5 sisi? Betul Awak belajar segitiga. Lepas tu segi empat. Lepas segi empat siapa? Pentagon kan? Betul tak? So pentagon ada berapa sisi? 5. Lepas pentagon siapa? Hexagon. Ni hexa. Hexa ada 6. Hepta ada 7. Okey. Maksudnya apa yang nombor-nombor ini adalah nombor sisi atau bucu. Sisi atau bucu. So di sini pentagon sekata mempunyai 5 sisi. So betul lah. Tapi 6 bucu ni salah. Tapi disebabkan manusia ni bernama Atau, jadi bila satu dah betul, maka jawapan dia apa? Jawapan dia adalah benar. Satu markah. Okey. Ah, Seterusnya soalan B, awak salin soalan ni. Yang ini jawapan dia akan jadi dalam bentuk hujah bentuk 3. Yang ini awak tak suka. Okey, bentuk ni awak tak suka soalan ni. So awak ada 2 ayat. Ayat pertama di sini, jika M ialah gandaan 6 maka M ialah gandaan 2. Ayat kedua adalah jika M ialah gandaan 2 maka M ialah gandaan 6. Okey, yang ni tak payah, ni bahasa Inggeris. So untuk 2 ayat tu awak kena gabungkan jadi satu ayat. So nak jadikan satu ayat, sebabkan dia dah ada jika maka, okay, awak tak boleh guna jika maka lagi. Jadi awak kena gunakan semua atau sebilangan. Persidangan. Okay? Katakan awak nak guna sebilangan. Saya tulis sebilangan dulu. Sebilangan. Okay? Tapi awak tengok kat sini, ada tak perkataan yang berulang? Okay, awak nampak kat sini, gandaan 6 dengan gandaan 2. Lepas tu gandaan 2 dengan gandaan 6. Benda ni berulang. Okay? So saya mulakan dengan gandaan 2 dulu. Saya mulakan dengan gandaan 2. Sebilangan, silap. Saya gunakan gandaan 6. Contohnya saya gunakan gandaan 6. Sebilangan gandaan 6. Gandaan 6. Lepas tu adalah gandaan 2. Okey. Maksudnya dekat sini, gandaan 6 ini adalah sifir 6. Sifir 6 ini adalah 6, 12, 18, 24, 30. Okey. Dalam gandaan 6 ni ada tak sifir 2? Ya. Semua ke sebilangan? Semua ke sebilangan? Semua kan? So awak tukar yang kat sini jadi semua. Boleh? Semua sifir 6, semua sifir 6 adalah sifir 2. Betul tak?
Kalau contohnya awak tulis sebilangan, awak boleh dapatkan jawapan macam ni. Sebilangan, sebilangan, gandaan 2 adalah gandaan 6. Kenapa? Sebab dekat sifir 2 ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tapi sifir 6 ni kita ada 6 dengan 12. So tak semua sifir 2 ada dekat sifir 6, betul tak? Jadi dekat sini ada dua jawapan yang diterima dalam exam. Jawapan pertama ataupun jawapan yang kedua. Dia bergantung kepada situasi awak, semua atau sebilangan. Boleh? So pilih satu. Pilih satu jawapan sahaja. So katakan awak pilih jawapan yang atas, so jawapan yang atas je lah yang betul. So satu, markah sahaja. Okay, awak salin je. Dah. Dah eh? Okay, kalau tak sempat nanti awak salin dengan kawan-kawan awak. Okay, last. Okay, lagi satu. Ada lagi dua markah. Okay, so dia berbaki dua markah. Okay, soalan ni minta awak nyatakan hujah ini sah ataupun munasabah. So ada dua jawapan yang awak kena sediakan. Sah ke tak sah, lepas tu munasabah ataupun tidak munasabah. Kalau tidak, bagi sebab lah. Okay, baik. So di sini, saya nak awak lihat balik bentuk hujah yang awak belajar. Jika maka, jika P, ini adalah P. Jika P, maka Q. Okay. So dekat premis 2 ni dia ambil siapa? Dia ambil P ke dia ambil Q? Dia ambil Q kan? Sebab dia start dengan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Tapi bila dia ambil Q, dia ada tukar penafian tak? Sepatutnya bentuk dia menjadi bukan Q, betul tak? Sepatutnya. Jadi adakah bentuk ni sah atau tidak sah? Tidak sah sebab dia tak ikut peraturan. Bila dia tak ikut peraturan, dia jadi haram. Okey? So bila dia jadi haram, dia tidak sah. Okey, automatik tidak sah. Bila dia tidak sah, automatik dia jadi apa? Tidak munasabah. Tidak sah, tidak munasabah. Ini awak dapat satu markah. Lepas tu awak bagi tahu sebab kenapa tak sah. Kerana hujah hujah ini tidak mengikut bentuk yang sah. Kan? Sebab ada tiga bentuk je yang sah tadi. Yang awak buat nota tadi. Ada tiga sahaja bentuk. So hujah ini tidak mengikut bentuk yang sah. Itu sahaja jawapan dia. Simple je kan? Dah. Dah. Okay. Kalau contohnya dia ambil jawapan ni, dia tulis perkataan tidak boleh. Ini dia jadi bukan. Itu tak apalah, dia jadi sah lah sebab dia dah buat penafian, betul tak? Tapi disebabkan soalan ni, dia tak buat penafian, dia main ambil je orang punya, lepas tu dia pergi mengaku, so dia jadi haram lah macam tu. Okay, itu je lah. So dah 10.30. Sampai sini ada apa-apa nak tanya soalan? Senang, senang. Right, baik. So nanti kita sambung, nanti kita ada lagi beberapa soalan yang lain. Saya nak awak cuba buat dulu soalan yang lain. Okay, kita ada soalan 5, 6, 7 dan 8 dan 9. Okay. Jadi soalan dia lebih kurang sama. Awak cuba buat dulu. Nanti minggu depan kita bincang. Boleh?
Boleh eh? Okay, baik. Minggu depan kita buat kelas macam biasa hari Ahad. Hari ni kita terpaksa buat hari Rabu sebab hari Ahad hari tu kita tak, saya tak ada, saya tak available. Okay, so minggu depan hari Ahad eh. Okay, jadi kita tamatkan kelas kita malam ni dengan tasbih Ifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw biha wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, baik, saya tamatkan kelas kita, jadi semoga dapat jumpa pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, sama-sama. Betul. Bye. Boleh.